Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 12 Oktober bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama tengah hari ini, lelaki Singapura terbabit kes bunuh dan kerat lapan direman 7 hari. Taufan Hagibis bakal badai Tokyo. Perdana Menteri Shinzo Abe gesa 1.6 juta penduduk selamatkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lelaki warga Singapura yang disyaki terbabit dalam kes pembunuhan kejam di Kampung Ladang Kerubung di Melaka direman 7 hari bermula hari ini. Perintah tahanan reman sehingga 18 Oktober dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Rendah Melaka, Sharina Sharani Elaistan. Terdahulu, suspek dibawa ke Kompleks Mahkamah Melaka pada jam 10 pagi sebelum dibawa keluar setengah jam kemudian. Semalam, Ketua Polis Melaka, Datuk Mat Kasim Karim berkata, suspek ditahan dengan kerjasama Polis Singapura sebelum dibawa pulang ke Melaka. Dalam kejadian, kira-kira 4 petang Khamis lalu, polis menemui 8 bahagian badan mayat manusia di kawasan terbabit. Siasatan awam dapati mangsa dipercayai dibunuh di rumahnya di Taman Merdeka Jaya berdasarkan kesan darah di sebuah bilik di kediaman itu. Mangsa dipercayai 2 beranak iaitu ibu berusia 27 tahun dan anak lelakinya 11 tahun. Polis tidak akan menahan sesiapa jika tiada bukti menunjukkan mereka melanggar undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, setiap tindakan diambil pihaknya pasti ada bukti dan tidak akan menangkap tanpa usul periksa. Menurutnya, setiap tangkapan pasti bersebab dan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Penjelasan itu diberi ketika beliau diminta mengulas mengenai penahanan 2 ahli Dewan Undangan Negeri membabitkan Adun Seremban Jaya P. Gunasekaran dan Adun Gadik G. Saminadan kerana dikaitkan dengan pembabitan dalam kumpulan pengganas Harimau Pembebasan Tamil Ilam LTTE. Dan mereka yang ditahan itu akan diberikan hak dia. Saya dah memanggil pegawai saya yang bertanggungjawab, memastikan hak-hak dia mengikut yang telah diperuntukkan oleh undang-undang, lawatan keluarga, peguam dapat khidmat peguam dia mesti dipenuhi. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Pelancaran Bulan Sukan Negara PDRM 2019 di Ibu Negara pagi tadi. Hari Bulan Sukan Negara PDRM disertai 700 anggota disambut setiap tahun pada bulan Oktober. Detik indah merentasi jangkaan. 6 kamera. Foto mantap V17 Pro. Vivo. Belanjawan 2020, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menyambut baik pakej galakan pelaburan istimewa bernilai sehingga RM1 bilion setahun bagi syarikat tempatan yang berkembang dan mengeksport produk dan perkhidmatan ke seluruh dunia. Insentif sedemikian serupa juga diberi bagi menarik syarikat Fortune 500 dan syarikat berteknologi tinggi. These are part and parcel of any trading nation as well as nation that will go into international business. So I see that as a very positive sign, as well as the concerns of the Prime Minister and the government, more so during these global challenges that we have. Beliau berkata MITI menyaksikan 3.8% peningkatan peruntukan kepada RM1.74 bilion dalam belanjawan 2020 susulan hasil usaha menarik pelaburan yang memberangsangkan. Juga sebahagian peruntukan adalah untuk penganjuran sidang kemuncak Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2020. Dalam pada itu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya optimis untuk menjenamakan semula Malaysia sebagai destinasi utama pelancongan dengan sasaran 30 juta pelancong setahun dan RM90 juta yang diumumkan semalam bagi menjadikan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 merupakan tindakan tepat bagi melancarkan kempen yang sedang giat dijalankan di negara sasaran. If it is enough, then we will be happy. If it is not enough, we will be asking. Right?
Okay. All right. Maybe how much you need? I do not know how much I need, you know. We will go from time to time, you see, how much we use. Okay. Tahun Pelancongan Kesihatan Malaysia 2020 juga diadakan serentak sebagai mengisi program TMM 2020 untuk memperkukuh kedudukan utama Malaysia sebagai destinasi pelancongan perubatan di rantau ini. Dalam pada itu, pengecualian cukai pendapatan kepada penganjur aktiviti kesenian dan kebudayaan serta pertandingan sukan serta rekreasi bertaraf antarabangsa, insentif yang diperkenalkan. Ia termasuk pelaburan baru bagi taman tema antarabangsa diberikan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 100%. Kabar gembira pertama kali Kerajaan Persekutuan menggandakan kadar pemberian khas kepada 53.4 juta ringgit untuk Sabah disambut baik rakyat negeri itu termasuk Ketua Menterinya Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Sembang kedai kopi wartawan Safwan Sawi bersama penduduk yang ditemui rata-rata mahu setiap perincian angka itu dimanfaat seoptimum yang mungkin secara inklusif meliputi semua bidang terutama prasarana yang masih jauh ketinggalan. Adalah peningkatan daripada 26 juta kepada 54 juta. Sekurang-kurangnya bolehlah membantu kita walaupun jumlahnya tidak begitu besar untuk menampung keperluan kita di peringkat negeri. Sabah is a big state, the third biggest population. Pemberian khas itu di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan adalah sebahagian daripada geran persekutuan dan tidak pernah disemak sejak tahun 1969. Ia seperti mana yang diperuntukkan di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Ternyata mereka ini bukan hanya sembang kedai kopi. Mereka menganalisis, menakul, seterusnya memantau setiap inci angka yang dibentangkan dalam Belanjawan 2020. Dan sembang kedai kopi ini juga ternyata dilihat secara meluas, secara inklusif sama ada YB yang berhikmat ini benar-benar buat kerja ataupun tidak. Ataupun Belanjawan 2020 ini sekadar indah khabar dari rupa. Sabah akan mendapat manfaat daripada ini FDI dan sebagainya. Tetapi kita juga berharap kita punya pembekalan elektrik dan air yang menjadi masalah besar untuk menarik pelabur ke sini. Dari segi penyediaan prasarana di kawasan perbandaran, ya, Sabah masih banyak memerlukan inilah. Kalau dibanding dengan PBT di Semenanjung lah kan. Guru-guru di Sabah begitu beruntung dengan peruntukan yang telah dibentangkan tadi begitu tinggi terutama di sektor pedalaman dan juga sektor-sektor sekolah di luar bandar. Sabah kekal sebagai negeri yang menerima perbelanjaan pembangunan tertinggi iaitu sejumlah 5.2 bilion ringgit. Ia adalah 9.3% daripada jumlah 56 bilion ringgit yang diperuntukkan bagi perbelanjaan pembangunan Belanjawan 2020. Laporan Safwan Sawi. Kerajaan Negeri Kedah turut menyambut baik pengumuman Belanjawan 2020 melibatkan insentif serta peruntukan dalam membantu masyarakat termasuk golongan petani, nelayan dan peladang. Menteri Besar Datuk Seri Mukris Tun Mahathir berkata, peruntukan yang diumumkan memberi manfaat menjana ekonomi negeri dan meringankan beban sara hidup rakyat. Kerajaan Negeri Kedah turut menyambut baik peruntukan bagi membangunkan zon ekonomi bebas Kota Perdana Bukit Kayu Hitam di samping pemberian insentif kepada peneroka Felda. Penubuhan Pusat Peningkatan Digital Sehenti pula akan memangkin inisiatif pendigitalan yang turut menjadi fokus kerajaan negeri. Menyedari Kerajaan Persekutuan menyediakan belanjawan pertumbuhan dalam menghadapi kekangan hutang berjumlah 1.13 trilion ringgit yang diwarisi dari Kerajaan BN terdahulu, defisit belanjawan kali ini tidak boleh dielakkan kerana rakyat mengharapkan pembangunan yang akan benar-benar memberi manfaat kepada mereka. Sehubungan itu, jelas Datuk Seri Mukris, pendekatan kerajaan dalam menguruskan belanjawan dengan cara yang berhemah mampu menjamin tiada pembaziran dan penyelewengan berlaku pada masa hadapan.
Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT menyambut baik peningkatan 12% peruntukan belanjawan bagi Kementerian Pertahanan daripada RM13.9 bilion kepada RM15.6 bilion bagi tahun fiskal 2020. Ketua Pegawai Eksekutif LTAT, Nik Amlizan Muhammad dalam satu kenyataan berkata, ini akan menyediakan peluang kepada syarikat-syarikatnya yang merupakan peserta utama dalam sektor maritim dengan projek-projek semasa daripada kementerian berkenaan. Selain itu, langkah kerajaan meluaskan skim bantuan sara hidup dilihat positif terutamanya bagi veteran Angkatan Tentera dalam membantu mereka menangani peningkatan kos hidup. Beliau turut menzahirkan rasa gembira dengan skim pembiayaan sewa untuk milik RTO yang diumumkan yang dijangka memberi impak positif kepada keupayaan LTAT untuk menjual baki unit kondominium yang tidak terjual. Jelasnya, LTAT akan menawarkan 2,500 unit rumah mampu milik di Taman LTAT Bukit Jalil kepada anggota Angkatan Tentera dalam tahun fiskal akan datang. Biasa, tetapi mereka ada yang dalam Universiti wajib mengambil tanggungjawab untuk membina karakter dan mencanai jiwa insan secara menyeluruh dan bukan hanya menghasilkan bilangan graduan yang ramai kerana ia belum menyempurnakan sepenuhnya tanggungjawab terhadap negara. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah bertitah dalam memenuhi peranan sebagai institusi pendidikan, universiti sewajibnya memberi perhatian serius terhadap laporan kepincangan di pelbagai organisasi akibat perbuatan individu ataupun kelompok terpelajar yang melakukan perbuatan pecah amanah, rasuah, penipuan dan menyalahgunakan kuasa. Lebih tinggi ijazah yang dimiliki, lebih besar amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Menyerahkan amanah kepada insan yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak menghargai nilai amanah, menyamai perbuatan, menyerahkan sekandang biri-biri yang untuk dijaga oleh seekor atau sekumpulan serigala. Individu yang tidak amanah akan memudaratkan warga, agama, negara dan tamadun. Baginda yang juga merupakan Tuanku Chancellor Universiti Melaya bertitah menyempurnakan sidang pertama Istiadat Convocation Universiti Melaya ke-59 di Ibu Negara. Ijazah adalah pakaian luaran yang memberi identifikasi tahap dan bidang penguasaan ilmu seorang graduan, tetapi faktor yang tidak boleh dipinggirkan dan semakin penting kini ialah kejayaan menyemaikan nilai-nilai murni dalam ruh setiap graduan. Ia bagi memastikan mereka memiliki kekuatan dalaman serta menghayati aspek-aspek etika, moral accountability dan integriti ketika berdepan cabaran hidup dalam dunia sebenar. Seramai 6,562 graduan menerima ijazah dan diploma masing-masing pada istiadat ini. Seramai 132 orang daripada 45 keluarga masih ditempatkan di dua buah pusat pemindahan banjir iaitu di Kompleks Sukan dan Dewan Tun Razak Lama selepas banjir melanda beberapa kawasan di Baling Kedah sejak Selasa lalu. Persediaan kini dilakukan pihak berwajib termasuk mengambil kira kemudahan bagi pelajar yang bakal menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Bagi pihak pengurusan bencana daerah Baling bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah untuk menyediakan kemudahan yang sesuai bagi calon SPM di pusat pemindahan. Yang terjejas ni kalau rumah-rumah yang rumah-rumah penginapan dan kalau ada student yang terlibat tu dia akan berpindah ke pusat pemindahan. Di sinilah kita kena menyediakan bilik-bilik untuk ulang kaji untuk pelajar-pelajar ni untuk tujuan persekolahan dia lah. Selain itu, kaunselor sekolah terlibat turut dipertanggungjawabkan untuk memberikan bantuan dari segi psikologi pelajar. Abdul Bari yang juga pegawai daerah Baling berkata, pelajar yang pakaian seragamnya tidak lagi boleh digunakan pula akan diberikan surat pelepasan khas. Usaha itu disambut baik mangsa. Ada di antaranya melakukan ulang kaji bersama di pusat pemindahan sebagai persediaan menghadapi SPM Minggu Harapan. Selalu kalau banjir macam tahun lepas, kami pukul 3 pagi tu kami terjaga, kami study. Pukul 3 study sampai subuh, lepas subuh tu makan, lepas tu buat homework macam biasa, ulang benda yang sama lah.
Mula-mula tu rasa terganggu jugalah sebab budak-budak kan banyak kat sini kan. Tapi lama-lama kami study kat surau apa semua, okey lah sebab tak ada orang ganggu. Ini banjir kedua melanda Baling selepas kawasan mereka turut dinaiki air akibat limpahan air Sungai Ketil minggu lalu. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, angin kencang dan hujan lebat yang membadai Tokyo, Jepun menjelang ketibaan taufan Hagibis meragut 1 nyawa. Menurut jurucakap Jabatan Bomba Ichihara, mangsa berusia 49 tahun itu ditemui mati di dalam sebuah truk mini yang terbabas dan terbalik di Chiba. Kira-kira 1.6 juta penduduk yang berada di kawasan berisiko diarahkan berpindah sebagai langkah berjaga-jaga. Angin kencang dan hujan lebat mengakibatkan sistem pengangkutan dan bekalan elektrik terjejas. Lebih 1,600 jadual penerbangan terpaksa dibatalkan. Menurut agensi kaji cuaca Jepun JMA, taufan yang dijangka membadai tengah dan timur Jepun petang ini dengan kelajuan angin 216 km sejam. Tujuh lagi orang awam maut dalam serangan udara dan tembakan dilancarkan Turki di timur laut Syria. 4 daripada mangsa terkorban sewaktu melarikan diri daripada serangan di Tel Abad. Ketua Pemerhati Hak Asasi Manusia Syria SOHR berkata, kereta yang dinaiki oleh keempat-empat mangsa meletup akibat terkena bedilan serangan udara tentera Turki. Manakala 3 lagi mangsa maut akibat ditembak oleh penembak tepat di kawasan bandar di sempadan negara itu. Kawasan yang berada di bawah kawalan Kurdish menjadi sasaran utama serangan. Dianggarkan 41 pejuang Kurdish dan 17 orang awam terkorban sejak serangan dilancarkan awal minggu ini. Sembilan penumpang cedera apabila sebuah pesawat tergelincir dari landasan ketika berlepas dari lapangan terbang Wilson di Nairobi, Kenya. Pesawat yang dikendalikan oleh syarikat penerbangan tempatan Silverstone Air menuju ke Pulau Lamu apabila nahas berlaku. Ketika kejadian pada jam 9 pagi waktu tempatan, pesawat Fokker 50 berkenaan terbabas dan melanggar beberapa batang pokok. Menurut pihak berkuasa lapangan terbang Kenya, pesawat itu membawa 50 penumpang dan 5 anak kapal. Pesawat itu dilaporkan bakal singgah di Bandar Pelabuhan Mombasa sebelum meneruskan perjalanan ke Lamu. Punca kejadian sedang disiasat. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Sambutan Bulan Sukan Negara BSN 2019 berlangsung meriah di Kompleks Bandar Sukan KL Bukit Jalil dengan pelbagai aktiviti. Program ikonik tahunan ini yang berlangsung selama sebulan itu tidak lain menyemarakkan budaya bersukan di kalangan masyarakat Malaysia. Majlis pelancarannya dirasmikan oleh Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman pagi tadi. Seperti tahun-tahun yang lalu, perkarangan Bandar Sukan KL di Bukit Jalil dipenuhi dengan pelbagai aktiviti sukan dan riadah yang boleh disertai oleh semua peringkat umur. Antaranya Fun Ride and Run, Dodgeball, E-Sports, Pocket Bite, Bola Keranjang 3-on-3 dan Ujian Kecergasan. Syed Saddiq dalam ucapannya menegaskan kepentingan sumbangan bidang sukan kepada pembangunan negara. Ini dibuktikan dengan pengumuman bajet 2019 yang memperuntukkan hampir 1 bilion ringgit melalui KBS untuk program belia dan sukan. Dan kita memang nak rancakkan bukan saja pada hari ini tapi kita tekankan dalam tempoh masa 1 bulan secara keseluruhan. Setiap minggu ada aktiviti yang tersendiri. Pada belah petang saya akan ke convention sukan wanita untuk mendengar pandangan, rintihan dan hala tuju bagaimana kita boleh memperkasakan golongan wanita dalam sukan. Semalam pun kita dengar semasa sesi belanjawan akan ada dana khas ataupun suntikan dana khas bagi wanita dalam sukan. Itu tak termasuk lagi dana khas bagi persatuan-persatuan untuk memperkasakan peranan wanita melalui MSN dan ASN. BSN 2019 akan berlangsung sepanjang bulan Oktober ini di seluruh negara termasuk di peringkat komuniti, sekolah, NGO dan kementerian.
Saingan Liga Bola Sepak IPT 2019 membuka tirainya semalam menyaksikan Universiti Teknologi Mara UiTM Gah menjulang Piala Sumbangsih. 2 gol jaringan Muhammad Izman Solehin Rohadi membantu kemenangan 3-2 UiTM ke atas Universiti Pendidikan Sultan Idris Shah UPSI. Aksi pembuka tirai Liga Bola Sepak IPT di Stadium UiTM Shah Alam semalam dihadiri lebih 2,000 penyokong bagi menyaksikan persaingan untuk merebut Piala Sumbangsih antara tuan rumah UiTM menentang Universiti Pendidikan Sultan Idris Shah UPSI. Agak seimbang di awal permainan, UiTM jelas memiliki kelebihan bermain di gelanggang sendiri, berjaya membuka jaringan menerusi Muhammad Izman Solehin Rohadi memasuki minit akhir babak pertama. Dan UiTM tambah ceria apabila Izman berjaya menggandakan jaringan hanya beberapa minit berselang sebelum pengadil menamatkan aksi separuh masa untuk tuan rumah mendahului 2-0. 33 minit selepas rehat, UPSI kembali bangkit dengan Muklis Ihsan Najmi Muhammad Nazir merapatkan kedudukan 2-1. Namun UiTM tidak goyah, sebaliknya berjaya menambah jaringan, kali ini menerusi sentuhan Halisan Syuari Hasboni Syawal pada minit ke-69 untuk kedudukan semasa 3-1. Walaupun UPSI sempat mencipta gol kedua hasil jaringan Badrul Hafiz Muhammad Isa pada minit ke-89, agak terlambat buat UPSI untuk menyekat kemenangan UiTM dengan keputusan penuh perlawanan 3-2. Selesai aksi Piala Sumbangsih semalam bermakna bermulalah saingan Liga Bola Sepak IPT bagi musim ini membabitkan penyertaan 13 pasukan yang akan berentak dalam Division 1. Saingan rugby Piala Dunia semakin menghampiri kemuncaknya dengan kebanyakan pasukan sudah menamatkan saingan dalam peringkat kumpulan. Terbaru, juara 2 kali Australia lega melepasi saingan peringkat kumpulan selepas menundukkan Georgia menerusi kemenangan 27-8. Bagaimanapun, skuad Wallabies terpaksa menunggu aksi pasukan nombor 1 dunia Wales yang akan bertemu Uruguay sebelum memastikan kedudukan akhir dalam kumpulan D. Pertemuan Australia menentang Georgia di Stadium Eko Pasir-Zoka berlangsung sengit sejak dari awal lagi. Australia, juara edisi 1991 dan 1999, hanya berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-22 menerusi try Nick White selain tambahan 2 mata conversion Mat Temua. Dengan Georgia turut meraih 3 mata penalti menerusi Soso Matias Vili, Australia bagaimanapun berjaya menutup babak pertama dengan keputusan 10-3 selepas Temua turut menjaringkan penalti. Bersambung selepas rehat, kedua-dua pasukan saling bertukar pemain mengatur strategi baru dan Australia ceria menambah try kedua, kali ini hasil percubaan Marika Korobete minit ke-59. Minit ke-69 detik yang dinanti Georgia menjadi kenyataan apabila Alexander Todua berjaya melepasi pertahanan Australia untuk melangkah try buat pasukannya. Bagaimanapun, bagi 6 minit terakhir, penguasaan mula disajikan Australia menerusi tambahan 2 try. Bermula dengan try Jack Dempsey minit ke-74 sebelum Will Jania melengkapkan kemenangan 27-8. Berbaki 2 minit permainan untuk Australia merakam kemenangan ketiga. Mengumpul 16 mata, Australia bagaimanapun terpaksa menunggu aksi Wales menentang Uruguay bagi menentukan kedudukan akhir dengan jangkaan awal akan bertemu England di suku akhir nanti. Kemeriahan pelancaran Bulan Sukan Negara 2019 yang berlangsung di Bandar Sukan Kuala Lumpur Bukit Jalil mengakhiri Buletin 1.30 hari ini. Saya Izrina Amramzah, salam hormat dan Assalamualaikum.